Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu pelanggaran etika dalam kalangan guru dan perundangannya. Okey, sebelum tu kita tengok dulu pengenalan kepada profesyen keguruan. Profesyen keguruan merupakan profesyen yang amat terpuji dan mulia di kacamata masyarakat. Menurut Muhammad Fazli 2011, fungsi dan peranan guru dipandang tinggi dan diiktiraf bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, jurutera sosial, penyubur perpaduan, pencorak minda, pembangun sasiah, malah sebagai ejen perubahan. Hal ini kerana guru bukan sahaja mengajar subjek tertentu di dalam kelas, malah mereka merupakan ejen kepada perubahan minda masyarakat. Okey, seterusnya kita tengok pula apa itu etika. Ada beberapa definisi, antaranya ialah menurut ahli-ahli falsafah, etika merujuk kepada peraturan perilaku dan adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara satu sama lain serta menegaskan antara yang benar dan salah. Perkataan etika atau ethics berasal daripada perkataan Yunani ethos yang memberi maksud norma-norma, nilai-nilai, kaedah-kaedah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Seterusnya, mengikut Niki pula, etika dianggap sebagai pedoman perilaku yang dikenal pasti berkaitan dengan tindakan-tindakan manusia dalam bahagian tertentu. Bascom menganggap etika sebagai ilmu mengenai suatu kewajipan, dan yang terakhir, dari perspektif lain pula, etika ni membawa maksud prinsip-prinsip moral yang merangkumi ilmu tentang kebaikan dan sifat dari kebenaran. Okey, isu yang telah saya pilih ialah isu tentang rasuah. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita tengok dulu apa itu rasuah. Definisi rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Okey, contoh suapan ni seperti wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Okey, seterusnya kita tengok pula contoh rasuah. Macam kat sini, contohnya adalah seorang pengusaha kantin telah menghadiahkan seutas jam tangan kepada guru besar sekolah kerana memudahkan urusan pemilikan tender pengurusan kantin tanpa mengikut prosedur yang betul. Okey, nampak macam benda ni tak salah kan? Yelah, dia bagi hadiah dekat guru besar. Macam tanda terima kasih lah kan? Sebab dia dapat tender tu. Tapi kita tengok kat sini, ayat dia mengikut prosedur yang tanpa mengikut prosedur yang betul. Maksudnya dia guna cara yang salah. Peluang ni untuk orang lain tapi dia yang dapat disebabkan guru besar tolong, tapi ialah cara yang tak betul. Jadi kita tak boleh panggil sebagai hadiah lah. Dia dikira sebagai rasuah lah. Sebab dia nak juga, walaupun dia sepatutnya dia tak dapat tapi dia nak juga. So dia sanggup guna cara yang salah. Okey, itu dikira sebagai rasuah. Okey, seterusnya kita tengok pula punca kenapa berlakunya rasuah dalam kalangan penjawat awam ni. Okey, kat sini ada 5. Yang pertama adalah ketamakan dan kekurangan integriti. Yang kedua, terbeban dengan hutang. Yang ketiga adalah disebabkan gaji yang rendah. Yang keempat, keinginan untuk hidup mewah. Yang kelima, cenderung mempunyai gaya hidup di luar kemampuan. Jadi, kita kena hidup setakat yang kita mampu. Maksudnya cara hidup kita tu, kita tak payah ikut orang. Kalau kawan kita beli kereta mewah ke, rumah besar ke, tak payah ikut. Kalau kita tak mampu, kita tak payahlah ikut. Disebabkan benda-benda macam tu lah kita akan jadi gelap mata sampai sanggup terima rasuah. Okey, yang seterusnya adalah peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tertib. Ada 3. Okey, yang pertama adalah perkara 4/2, membelakangkan tugas demi kepentingan diri.
Yang kedua adalah perkara 4-2-C-2 berkelakuan yang menimbulkan syak yang munasabah bahawa dia telah menggunakan kedudukan awamnya untuk kepentingan dirinya. Yang terakhir adalah perkara 8-1-A, seseorang pegawai awam tidak boleh memberi atau menerima apa-apa jua hadiah jika penerimaan atau pemberian itu mempunyai kaitan dengan pelaksanaan tugas pegawai tersebut. Okey. Seterusnya adalah Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009, Akta SPRM 2009, Akta 694. Okey, ada 4. Yang pertama adalah meminta atau menerima rasuah, Seksyen 16 dan 17-A. Yang kedua, menawar atau memberi suapan. Suapan tu macam tadilah, yang wang ke, perkhidmatan ke, jawatan ke. Okey, itu adalah Seksyen 17-B. Okey, yang ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Ini adalah Seksyen 18 dalam Akta SPRM 2009. Okey, yang keempat adalah menggunakan jawatan dan kedudukan untuk suapan pegawai badan awam. Ini adalah Seksyen 23 dalam Akta SPRM 2009. Seorang guru besar mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuantan atas 3 tuduhan menerima rasuah berjumlah RM6,918 yang didakwa berkaitan kelulusan tender kantin kira-kira 2 tahun lepas. Tertuduh Syahrum Ayumi Yusof, 53 tahun, yang bertugas di Sekolah Kebangsaan Tanah Rata di Cameron Highland, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Muhammad Ghazali Muhammad Taib. Syahrum Ayumi yang beralamat di Mersing, Johor, didakwa menerima suapan itu yang diketahui mempunyai hubungan dengan tugas rasminya daripada Zainal Muhammad menerusi akaun bank miliknya di Maybank Islamic Berhad, Cawangan, Kuala Rompin antara 16 Ogos dengan 17 Disember 2018. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pada prosiding itu, Timbalan Pendakwa Raya daripada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Siti Sarah Zainal Abidin, menawarkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin bagi semua pertuduhan. Bagaimanapun, Syahrum Ayumi yang tidak diwakili peguam merayu jumlah itu dikurangkan atas alasan faktor kewangan selain turut memohon diberikan masa untuk melantik peguam. Hakim Muhammad Ghazali membenarkan jaminan sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin bagi semua pertuduhan dan menetapkan 6 April ini untuk tarikh sebutan semula kes. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Berita Nawani bersama saya Nur Syazwani Safusham. Untuk jam ini kita mulakan dengan laporan terkini. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah amalan rasuah di negara ini disifatkan berada pada skala yang membahayakan berdasarkan teguran laporan Ketua Audit Negara secara berulang kali dan pelbagai penemuan dalam jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC. Atas dasar itu, baginda bertitah semua pihak tidak boleh memandang ringan, bersifat leka, memilih melakukan penafian dan memikirkan segala justifikasi bagi menidakkan kewujudan rasuah di hadapan mata. Titah baginda, semua pihak wajib bersifat berani mengakui berhubung realiti sedang berlakunya amalan rasuah pada skala yang membahayakan berdasarkan teguran dan penemuan berkenaan. Baginda bertitah di Majlis Pelancaran Buku Korupsi dan Kemunafikan dalam Politik Melayu perlunya disegerakan transformasi moral etika di Shah Alam. Oleh yang demikian, kita tidak boleh memandang ringan, bersifat leka, memilih melakukan penafian, memikirkan segala justifikasi, bersilat dengan segala helah, mahu menidakkan kewujudan gajah rasuah di hadapan mata. Penilaian keadaan rasuah wajib dilakukan secara jujur, secara ikhlas,
secara objektif, secara fakta, dijadikan bukti bahawa kita sangat serius mahu membendung, malah berhasrat mahu memerangi dan menghapuskan rasuah. Kita wajib bersifat berani mengakui realiti sedang berlakunya amalan rasuah pada skala yang membahayakan. Berdasarkan berulang kali teguran yang terkandung dalam laporan Ketua Audit Negara dan pelbagai penemuan jawatankuasa kira-kira wang negara. Baik, seterusnya negara dikejutkan dengan isu mengenai kartel rasuah di mana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 7 individu dipercayai anggota sindiket kartel memonopoli ratusan tender kementerian dan agensi kerajaan sejak 7 tahun lalu. Penahanan individu terbabit termasuk ketua sindiket berusia 47 tahun itu dipercayai melumpuhkan sindiket kartel projek dan tender kerajaan dengan nilai projek dianggarkan mencecah 3.8 bilion ringgit dan isu rasuah ini masih berlarutan sejak dahulu lagi. Jadi bagaimana cara penyelesaian terbaik yang boleh kita lakukan? Dan untuk itu kita akan bersama pakar kriminologi bebas Datuk Syahul Hamid Abdul Rahim. Selamat pagi Datuk. Selamat pagi. Datuk, pertama sekali apa agaknya reaksi Datuk melihat kepada pembongkaran sindiket kartel projek kerajaan ini yang sudah pun dilakukan sebenarnya 7 tahun lamanya? Okey, saya buat kajian dan melihat perkara ini adalah satu perkara yang dah berlaku begitu lama. Dan tender-tender kerajaan seumpama ini dah berlaku lama dah di semua kementerian, mahu di kementerian, di persekutuan dan juga negeri. Jadi oleh kerana pembongkaran ini telah dilakukan, satu perkara yang baik supaya masyarakat tahu apa yang berlaku dan membersihkan semua penjawat awam ataupun jabatan-jabatan kerajaan dalam bentuk rasuah. Apa juga bentuk rasuah? Ini satu rasuah yang cukup besar, melibatkan 3.8 bilion ringgit. Melibatkan boleh menampung sebegitu banyak sebenarnya perkara-perkara lain untuk kerajaan. Jadi kerajaan kena lihat semula. Semua pegawai kerajaan yang berada dalam semua jabatan, sama ada persekutuan atau negeri, kena lihat semula SOP ataupun pemberian tender-tender ini kepada semua jabatan. Kerana lihat kelemahan-kelemahan yang dah berlaku, yang kejadian yang berlaku, ini semua sebagai panduan contoh yang boleh mereka baiki di masa akan datang. Datuk, sebenarnya banyak kali pelbagai pihak cuba untuk rungkaikan sebab dan musababnya rasuah ini berlaku terutamanya dalam kalangan penjawat awam. Dan adakah kali ini dengan terbongkarnya sindiket projek kartel kerajaan ini, kita boleh kaitkan dengan pendapatan rendah ataupun mungkin gaji yang rendah penyebab berlakunya penyelewengan orang dalam? Kita tidak boleh menjadikan gaji yang rendah itu sebagai alasan untuk melakukan rasuah. Kerana semua kaitan dengan kerajaan ada juga gaji yang rendah, tapi mereka tak melakukan rasuah. Ini sebilangan pegawai-pegawai yang melakukan rasuah. Jadi jangan jadikan alasan gaji yang rendah. Tapi pada masa yang sama juga, kerajaan perlu kaji semula skim gaji mereka dari masa ke semasa. Kerana zaman berubah, keadaan, kewangan, harga barang dan sebagainya memain peranan. Jadi perlu kaji semula untuk naikkan gaji mereka, naikkan gaji. Ada contoh-contoh negara-negara yang maju, yang bersih rasuah, mereka naikkan gaji pegawai kerajaan mereka dan supaya mereka tak lagi melakukan rasuah kerana pendapatan mereka cukup untuk menampung keluarga mereka. Datuk, okey, kalau bukan kerana gaji, apa mungkin faktor lain? Adakah kita boleh kaitkan dengan budaya rasuah yang diwarisi ini sebenarnya? Ini budaya rasuah ni kalau kita buat kajian dan lihat perkara yang berlaku kan, semua yang dibongkar sekarang ni adalah kes-kes yang dah begitu lama berlaku. Jadi ini dah jadi budaya daripada masyarakat kita. Sekarang persepsi ini perlu diubah. Jadi kepimpinan tinggi kerajaan, pemimpin kerajaan, pegawai kerajaan perlu ubah mereka punya minda supaya bersih daripada pelaku-pelaku rasuah ini.
Datuk, kita ingin juga menyentuh berkenaan dengan sentimen rakyat ke atas isu rasuah ini. Kita tahu ia tidak sehebat kalau kita lihat isu-isu lain seperti rogol ataupun rompak. Perhatian lebih kepada jenayah lain daripada jenayah rasuah. Dan kalau kita bandingkan dengan negara luar, isu rasuah berlaku, ia akan menyebabkan protes besar-besaran. Tetapi di negara kita ini, perhatian kepada isu rasuah itu tidaklah sehebat jenayah lain. Apa pandangan Datuk berkenaan perkara ini? Saya rasa tidak sekarang. Sekarang ni saya lihat masyarakat mula sedar dan mula memperkatakan rasuah ini adalah kesalahan yang serius. Kerana bila berlaku rasuah ini, dia akan mengganggu semua urusan pentadbiran kerajaan, ekonomi kerajaan dan sebagainya. Jadi kalau sebelum ni memang rakyat tak ambil tahu sangat. Tapi sekarang ni apabila rasuah itu terbongkar dengan amount yang begitu besar, memakan bilion ringgit, yang ini membuka mata awam ataupun masyarakat netizen yang rasuah ini perlu dibenteras. Datuk, secara ringkasnya, adakah Datuk percaya ada lagi sedikit seumpama ini dalam sistem institusi awam kita yang mungkin masih belum dibongkarkan oleh SPRM? Ada, memang ada. Kalau kita lihat satu-satu perkara yang dah berlaku yang ada dibuat tangkapan, ada juga lagi yang ada di sebahagian di persekutuan dan negeri itu yang berlaku benda ni. Jadi peranan SPRN perlu memainkan peranan lebih hebat lagi, menghapuskan semua jenis bentuk rasuah yang berada di negara kita ini. Okey, baik. Banyak macam yang telah dibongkar kan. So ada banyak lagi sebenarnya yang perlu dibongkar. Jadi jangan jadikan benda ni musim saja. Berteruskan usaha-usaha untuk membentera rasuah ni. Okey, baik. Terima kasih Datuk Syahul Hamid Abdul Rahim yang merupakan pakar kriminologi bebas. Rampasan lebih RM100 juta di Sabah, skandal hartanah di Johor melibatkan pegawai kerajaan dan skandal hartanah Felda. Itu adalah antara isu skandal rasuah yang pernah menjadi tajuk berita utama di Malaysia. Rasuah dan penyalahgunaan kuasa dilakukan untuk kepentingan individu akan merosakkan kepercayaan rakyat, melemahkan demokrasi, membantutkan ekonomi, meluaskan perbezaan sosial dalam masyarakat sehingga boleh meruntuhkan sesebuah negara seperti yang berlaku di Kazakhstan baru-baru ini. Tidak dinafikan bahawa sifat tamak adalah sesuatu yang sudah ada dalam diri manusia. Malahan, perbuatan rasuah ini disebut dalam semua kitab agama penting termasuk Al-Quran, Bible dan Vedas Hindu. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kesan dan impak rasuah dan penyalahgunaan kuasa kepada negara. Teruskan menonton. Tiada negara di dalam dunia yang bebas dari rasuah menurut Transparency International dan Corruption Perception Index CPI digunakan sejak tahun 1995 sebagai perbandingan tahap rasuah dalam sektor awam di 180 buah negara. New Zealand di tangga teratas berdasarkan CPI tahun 2020 tidak mempunyai nilai penuh 100, akan tetapi 87 menggambarkan institusi awam negara tersebut adalah paling terbaik dalam memastikan rasuah adalah minima. Namun bagi CPI Malaysia tahun 2020, negara kita berada di tangga 57 dengan skor rendah 51, iaitu turun 2 mata dari tahun 2019 disebabkan pelbagai faktor seperti maklumat terhad untuk diakses, ketiadaan reformasi dalam institusi awam dan pemimpin politik yang tidak serius dalam mengawal rasuah. Walau bagaimanapun, nilai CPI yang diperkenalkan sejak tahun 1995 ini juga tidak boleh dijadikan kayu pengukur kerana ianya pemerhatian yang dibuat kepada sektor awam sahaja dan terdapat banyak rasuah yang berlaku dalam sektor swasta turut memberi kesan besar kepada rakyat secara amnya. Pelbagai jenis rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Secara amnya, terdapat beberapa jenis rasuah yang sering berlaku seperti pejabat awam yang mengambil wang untuk servis yang diberi, ahli politik yang menyalahgunakan wang rakyat atau memberi kontrak kerajaan kepada kaum keluarga serta kroni, dan ahli korporat atau perniagaan yang memberi sokongan wang supaya dipilih menjalankan projek kerajaan. Rasuah boleh berlaku di peringkat pimpinan tertinggi negara seperti Presiden, Perdana Menteri, Menteri dan pegawai tertinggi kerajaan sehinggalah peringkat paling bawah. Rasuah bersifat sistematik apabila melibatkan pentadbiran yang lemah dan institusi kerajaan yang tidak dipantau dengan baik. Manakala sistematik pula apabila melibatkan jenayah terancang oleh sektor swasta dengan manipulasi pegawai kerajaan untuk menjana keuntungan. Pelbagai institusi yang biasa terlibat dengan rasuah mempunyai fungsi penting dalam negara seperti badan eksekutif, badan kehakiman dan perundangan, badan berkanun, pihak berkuasa tempatan atau negeri dan organisasi bukan kerajaan. Seperti yang selalu digambarkan,
Rasuah selalu berlaku di negara-negara miskin dan kurang membangun juga adalah tidak benar kerana ia bukan hanya melibatkan wang ringgit semata-mata, akan tetapi sebarang tindakan salah laku untuk memenuhi kepentingan individu. Negara-negara membangun dan kaya yang mendapat skor yang tinggi dalam CPI juga masih banyak kepincangan yang membolehkan terjadinya rasuah, seperti aspek perundangan yang mementingkan kerahsiaan korporat dan perniagaan telah memberi banyak keuntungan kepada pelabur yang kaya sahaja. Rasuah yang berlaku dengan cara ini menggunakan pihak ketiga seperti golongan profesional untuk menguruskan syarikat yang terlibat dengan pengubahan wang haram dan mengaburi mata masyarakat mengenai aset yang dimiliki. Rasuah adalah sesuatu yang kompleks dan sukar dibantras, dan proses untuk mengubah negara dan masyarakat yang sebati dengan rasuah memakan masa dan memerlukan pelbagai perubahan dari akar umbi. Malahan untuk kekal menjadi negara yang berintegriti tinggi juga tidak mudah. Rasuah juga berubah mengikut arus teknologi yang semakin canggih dan pihak bertanggungjawab perlu peka dengan perubahan ini. Kesan rasuah kepada negara. Rasuah menghancurkan negara kerana impak dari aktiviti penyalahgunaan kuasa dan rasuah yang berleluasa dalam kerajaan dan institusi awam akan meruntuhkan struktur perkhidmatan awam yang sepatutnya menolong dan membantu semua golongan rakyat. Ia juga menggugat kestabilan dalam demokrasi dengan membebankan rakyat dengan hasil cukai yang tidak digunakan secara efisien dan sumber hasil negara yang tidak dibahagikan dengan adil kepada rakyat. Bagi peringkat nasional, sektor perdagangan dan perindustrian yang dimonopoli oleh sesetengah golongan mengurangkan persaingan sihat dan menyebabkan harga barang meningkat. Terdapat juga peniaga yang terpaksa mementingkan kos jualan kerana membayar sejumlah wang kepada pihak berkuasa untuk beroperasi tanpa mengikut peraturan ditetapkan, dan akhirnya pihak pembeli membayar sejumlah wang untuk barangan yang tidak mencapai kualiti terbaik. Bekas Presiden Transparency International Malaysia menyatakan berdasarkan data dari Bank Dunia, Malaysia kehilangan lebih RM60 bilion dari KDNK pada tahun 2018 akibat rasuah, dan Malaysia kerugian sehingga 4% dari KDNK setahun sejak tahun 2013. Nilai RM1 bilion boleh digunakan untuk membina 800 buah hospital dengan kapasiti 100 katil pesakit atau 40 buah sekolah atau lebuh raya 4 lorong sepanjang beberapa kilometer. Jika negara-negara membangun dapat mengawal jenayah rasuah dan undang-undang ketat diguna pakai untuk menghukum perasuah dan penerima rasuah, Bank Dunia menganggarkan KDNK sesebuah negara dapat meningkat sehingga 4 kali ganda bagi tempoh yang panjang. Reformasi membantras rasuah politik. Rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang berleluasa dalam politik negara dapat dilihat memberi tekanan hebat kepada kehidupan rakyat biasa saban hari. Perkhidmatan dan infrastruktur awam untuk rakyat sepatutnya dapat ditingkatkan dengan hasil kutipan kerajaan yang menilai ratusan bilion ringgit setiap tahun. Penyumbang paling utama gejala rasuah ialah keinginan terhadap kontrak projek-projek kerajaan yang menilai jutaan, malahan berbilion ringgit. Projek mega kerajaan menjadi lubuk kepada kroni dan syarikat tertentu mengaut keuntungan tanpa melalui tender terbuka, dan akhirnya hasil yang tidak berkualiti diberikan kepada rakyat. Menurut bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang, 30% dari nilai projek kerajaan lesap disebabkan rasuah dan salah guna kuasa. Projek yang tergendala juga akan menggunakan lebih banyak hasil cukai rakyat. Badan audit sepatutnya diberikan kuasa untuk memantau dan melakukan pemeriksaan mengejut terutamanya projek besar yang diberi tender secara terus ini. Dengan isu semasa yang semakin hangat membabitkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, adakah ada keperluan struktur organisasi terpenting itu patut dibuat reformasi segera? Tambahan lagi, rakyat dilihat semakin tidak yakin dengan integriti beberapa badan kerajaan lain yang seakan-akan berat sebelah menyokong tanpa melakukan siasatan bebas serta pemberi maklumat yang diugut kembali. Masalah rasuah politik di Malaysia juga kerana ketiadaan akta dana politik, iaitu parti politik atau ahli politik tidak diwajibkan mendedahkan sumber dana mereka. Aktiviti sumbangan politik dari syarikat korporat dan keuntungan dari pemilikan perniagaan yang mempunyai kepentingan tertentu dari rencana politik sesebuah parti juga adalah tidak beretika dan patut dihentikan. Kesimpulannya, rasuah sudah wujud dari awal sejarah kewujudan manusia, dan hakikatnya manusia mempunyai keinginan untuk memperolehi kelebihan untuk diri dan keluarga terlebih dahulu. Selain itu, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi seperti dilihat hari ini bukanlah fenomena yang khusus kepada Malaysia, kerana di seluruh dunia maksud sebenar demokrasi iaitu kuasa rakyat sudah seperti diabaikan wakil politik berkuasa. Jurang ekonomi yang semakin lebar mempunyai hubung kait dengan kepesatan globalisasi abad ke-21, di mana golongan bawahan tidak mendapat peluang mengejar teknologi kerana kemiskinan disebabkan pentadbiran kerajaan yang tidak telus untuk membahagikan hasil kekayaan negara untuk kegunaan paling penting.
Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perangi rasuah. Saya Siti Hani Suraya daripada Bahagian Pendidikan Masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Di dalam video ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai jenayah rasuah berdasarkan undang-undang di negara dan langkah pencegahan kepada jenayah ini. Taklimat saya ini akan dipecahkan kepada beberapa tajuk kecil, iaitu latar belakang SPRM, definisi rasuah secara umum, kesalahan rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009, hukuman dan kesan rasuah, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial, cara melaporkan rasuah dan tips untuk mencegah rasuah. Sebagai permulaan, mari saya kongsikan gambar ibu pejabat SPRM. Bangunan ini terletak di nombor 2, Lebuh Wawasan, Presin 7, Putrajaya. Dan untuk makluman semua, SPRM turut mempunyai pejabat negeri dan pejabat cawangan di seluruh Malaysia. Orang awam boleh memohon untuk membuat lawatan sambil belajar ke ibu pejabat SPRM dan melihat sendiri fasiliti SPRM seperti lokap, bilik kawat cam, video interview room iaitu VIR dan konti radio mag.fm. Lawatan ke SPRM juga merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mendidik masyarakat mengenai pencegahan rasuah. Usaha pencegahan rasuah sebenarnya telah bermula pada Januari 1958 apabila kerajaan meminta seorang pegawai tinggi polis Pakistan iaitu Shah Nazir Alam di mana beliau membuat kajian berhubung masalah rasuah di Malaysia. Pada 26 April 1958, kajian Shah Nazir Alam dikemukakan kepada kerajaan. Antaranya cadangan dalam kajian tersebut adalah menubuhkan sebuah agensi khusus untuk membanteras dan mencegah jenayah rasuah. Maka pada tahun 1959, Unit Pencegahan Rasuah UPR ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Unit ini hanya berperanan melaksanakan program kesedaran anti rasuah. Manakala, bidang siasatan kes rasuah dijalankan oleh Criminal Investigation Department iaitu Special Crime Police Diraja Malaysia. Tugas penawaan dikendalikan oleh Ministry of Justice. Seterusnya pada 1 Oktober 1967, sebuah agensi khusus yang diberi nama Badan Pencegah Rasuah iaitu BPR ditubuhkan. Dengan tertubuhnya BPR, fungsi penguatkuasaan, pendidikan dan pencegahan diletakkan di bawah agensi ini. BPR terus mengalami transformasi dari semasa ke semasa. Daripada BPR, namanya ditukar kepada Biro Siasatan Negara pada tahun 1973 dan kembali semula kepada nama BPR pada tahun 1982. Pada 1 Januari 2009, BPR telah dinaik taraf menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM bagi memperkasakan fungsi institusi dalam membanteras jenayah rasuah di Malaysia. Tahukah anda bahawa SPRM merupakan satu-satunya entiti penguat kuasa di negara ini yang diawasi oleh 5 badan pemantau iaitu yang pertama, Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah, yang kedua, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah, yang ketiga, Jawatankuasa Aduan, yang keempat, Panel Penilaian Operasi dan yang kelima, Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah. 5 badan pemantau ini ditubuhkan melalui peruntukan undang-undang dan secara pentadbiran. Ahli-ahlinya mempunyai pelbagai latar belakang, iaitu ahli politik kerajaan dan pembangkang, bekas hakim, bekas pegawai tinggi kerajaan, pengamal undang-undang, ahli akademik, tokoh korporat,
pengamal media dan pimpinan pertubuhan bukan kerajaan. Dengan kata lain, mereka mewakili masyarakat Malaysia. Tujuan utama mekanisme check and balance ini diwujudkan adalah bagi memantau, menasihati dan memastikan SPRM melaksanakan fungsinya secara bebas, telus dan profesional. Rasuah, perkataan ini sebenarnya berasal daripada bahasa Arab, iaitu rishwah yang membawa maksud sogokan atau pujukan. Definisi umum bagi rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan bertujuan supaya seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Rasuah ini boleh terdiri daripada pelbagai bentuk seperti wang, upah, hadiah, jawatan, bonus, diskaun dan perkhidmatan. Di Malaysia ini, rasuah juga dikenali sebagai duit kopi, kautim, under counter money, tumbuk rusuk, pelincir, bunga emas dan makan suap. Di negara luar, rasuah dikenali dengan pelbagai nama. Sebagai contoh, di United Kingdom, rasuah dipanggil sleaze, di Itali, Tangentopoli, di Uganda, S-Supply, di Jepun, Black Miss, di China, Tanwu, di Nigeria, 409 dan di Indonesia dipanggil sebagai pungli ataupun pungutan liar. Menarik bukan? Pelbagai nama digunakan di seluruh dunia tetapi membawa maksud dan pengertian yang sama iaitu rasuah. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau Akta SPRM 2009 merupakan undang-undang khusus berkaitan jenayah rasuah. Berdasarkan Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah bukan sahaja melibatkan perbuatan memberi atau menerima suapan. Terdapat 4 kesalahan utama rasuah seperti mana diperuntukkan melalui Akta SPRM 2009. Saya akan menjelaskan segala ringkas setiap jenis kesalahan bersama ilustrasi dan contoh kes. Kesalahan pertama, meminta dan menerima rasuah. Kesalahan berlaku apabila mana-mana orang, sama ada pegawai kerajaan atau pekerja di sektor swasta, meminta atau menerima suapan sebagai balasan untuk melakukan sesuatu perkara. Sebagai contoh, seorang CEO meminta habuan rasuah daripada seorang kontraktor berbentuk komisen 5% daripada nilai projek dan rasuah tersebut bertujuan bagi memastikan kontraktor itu berjaya mendapatkan projek di pejabatnya. Contoh-contoh lain bagi kesalahan ini adalah seperti berikut. Kesalahan kedua, menawar dan memberi rasuah. Kesalahan berlaku apabila mana-mana orang yang menawar atau memberi rasuah kepada seorang pegawai awam atau swasta sebagai balasan untuk melakukan sesuatu perkara yang berkaitan tugas rasmi pegawai tersebut. Sebagai contoh, seorang pengurus sebuah kelab malam memberi RM2,000 kepada pegawai penguatkuasa untuk tidak mengambil tindakan terhadapnya yang didapati telah melanggar syarat-syarat perniagaan yang ditetapkan. Contoh-contoh lain bagi kesalahan ini adalah seperti berikut. Kesalahan ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Kesalahan berlaku apabila mana-mana individu mengemukakan dokumen tuntutan yang mempunyai butiran atau maklumat palsu dengan niat untuk menipu prinsipal atau majikannya. Dengan kata lain, kesalahan berlaku apabila tuntutan adalah tidak sama dengan pembekalan yang dibuat. Contoh bagi kesalahan ini adalah seorang kontraktor mengemukakan tuntutan bayaran bagi pembekalan 10 unit kamera DSLR padahal pembekalan sebenarnya adalah 10 unit kamera digital yang harganya jauh lebih rendah. Contoh yang lain,
Seorang pegawai kerajaan mengemukakan tuntutan kepada pejabatnya Airline Perjalanan dan Sewa Hotel kerana menghadiri mesyuarat di Pulau Pinang. Sebenarnya pada tarikh tersebut, beliau tidak ke Pulau Pinang dan hanya bermesyuarat secara dalam talian sahaja. Contoh-contoh lain bagi kesalahan ini adalah seperti berikut. Bagaimana anda boleh mengelakkan kesalahan ini? Caranya mudah. Pastikan dokumen tuntutan tidak mempunyai maklumat yang palsu. Perkara yang dituntut dan barang atau perkhidmatan yang dibekalkan mestilah sama dari segi kuantiti dan spesifikasi. Jangan sesekali memperakukan dokumen tuntutan yang mempunyai butiran tidak benar. Kesalahan yang keempat, salah guna kuasa oleh pegawai awam. Kesalahan ini hanya melibatkan pegawai badan awam. Maksud pegawai badan awam adalah individu yang berkhidmat dalam jabatan kerajaan dan syarikat-syarikat yang berkaitan kerajaan. Kesalahan berlaku apabila seseorang pegawai badan awam menggunakan kedudukannya dalam membuat keputusan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung sesuatu perkara di mana dia, saudara dan sekutunya mempunyai kepentingan. Dengan kata lain, pegawai awam itu terlibat membantu keluarga, saudara mara atau dia sendiri mendapat projek di tempat beliau bertugas. Contohnya dalam satu mesyuarat tender, YDP sebuah pihak berkuasa tempatan menggunakan kuasa untuk meluluskan projek pembinaan rumah kos rendah kepada syarikat yang dimiliki oleh isterinya sendiri. Contoh-contoh lain bagi kesalahan ini adalah seperti berikut. Sekiranya ada keluarga anda memasuki tender atau sebut harga di agensi, apa anda perlu lakukan? Pertama, isytiharkan kepentingan. Kedua, keluar dari mesyuarat dan jangan libatkan diri daripada proses tender atau sebut harga terbabit. Ketiga, pastikan tindakan anda membuat pengisytiharan itu direkod dalam minit mesyuarat. Rasuah merupakan jenayah yang serius. Mereka yang terlibat rasuah akan didakwa di mahkamah dan dibicarakan. Menghadapi pendakwaan kes rasuah, sudah pasti memerikkan jiwa dan mental. Kos untuk melantik peguam bela juga amat tinggi. Sekiranya disabitkan hukuman, pesalah boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta SPRM 2009. Mahkamah boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan didenda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000, mana yang lebih tinggi. Bukan itu sahaja, bagi penjawat awam, hukuman penjara boleh menyebabkan hilang kelayakan pencen. Perkara ini diperuntukkan di bawah Seksyen 21-1 Akta Pencen 1980. Selain daripada itu, nama individu yang disabitkan di mahkamah kerana rasuah akan dipaparkan dalam pangkalan data pesalah rasuah selama tempoh 3 tahun. Segala harta yang diperoleh hasil rasuah seperti rumah, kereta, wang, barang kemas dan lain-lain akan disita dan dilucut hak kepada kerajaan Malaysia. Seperti yang saya tekankan sebelum ini, rasuah adalah jenayah yang serius. Oleh itu, sebarang transaksi pembelian atau pelaburan dengan menggunakan hasil rasuah merupakan jenayah pengubahan wang haram dan boleh dihukum di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Pengubahan wang haram ini merupakan aktiviti untuk menyembunyikan dan membersihkan harta yang diperoleh daripada sumber haram. Atau dalam erti kata lain, proses untuk menjadikan wang haram kelihatan bersih. Sebagai contoh, seorang penjenayah memperoleh sejumlah wang hasil aktiviti rasuah. Wang itu digunakan untuk pelbagai transaksi seperti pembelian hartanah, kenderaan atau dilaburkan dalam saham dan unit amanah.
Setiap transaksi itu adalah kesalahan pengubahan wang haram dan boleh didakwa di mahkamah. Individu yang disabitkan kesalahan pengubahan wang haram boleh dijatuhkan hukuman penjara tidak lebih 15 tahun dan denda 5 kali nilai daripada aktiviti haram atau 5 juta ringgit, yang mana yang lebih tinggi. Sekiranya anda pegawai atau pengurusan di sektor korporat, saya ingin mengingatkan anda agar tidak menggunakan rasuah untuk mendapat projek atau memperoleh apa-apa faedah kepada syarikat. Dengan penguatkuasaan Seksyen 17A Akta SPRM 2009, mulai 1 Jun 2020, tindakan sebegitu boleh menyebabkan syarikat dan pengurusan syarikat menghadapi pendakwaan di atas kesalahan rasuah. Sekiranya didapati bersalah, syarikat dan pengurusan syarikat boleh didenda tidak kurang 10 kali ganda nilai suapan atau 1 juta ringgit mengikut mana-mana yang lebih tinggi, atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Peruntukan undang-undang ini bukan perkara baru. Di luar negara, peruntukan yang boleh mendakwa legal person atau syarikat telah lama wujud. Contohnya UK Bribery Act 2010 di United Kingdom, the Foreign Corrupt Practices Act 1977 di Amerika Syarikat, dan Criminal Code and Corruption of Foreign Public Officials Act di Kanada. Pihak syarikat seharusnya mengambil iktibar daripada kes luar negara melibatkan beberapa syarikat besar yang dihukum kerana perbuatan rasuah oleh pegawai mereka. Antaranya syarikat Airbus yang terpaksa membayar penalti sebanyak $4 bilion kerana perbuatan rasuah oleh pegawainya. Begitu juga Rolls-Royce yang didenda 671 juta pound sterling, Standard Bank didenda 32.2 juta dan Siemens didenda 1.6 bilion $. Peruntukan undang-undang yang juga dikenali sebagai liability korporat ini menghendaki syarikat dan pengurusan syarikat lebih peka mengenai tindak tanduk pegawai-pegawai mereka. Pengurusan syarikat diibaratkan sebagai ketua keluarga yang mesti memastikan anak-anaknya tidak terlibat rasuah. Sekiranya ada salah seorang anak terlibat, ketua keluarga mesti bertanggungjawab. Semangat Seksyen 17A Akta SPRM 2009 bukan hanya bersifat punitif, tetapi lebih kepada menggalakkan pelaksanaan tadbir urus baik dan usaha pencegahan rasuah secara dalaman. Seterusnya, mewujudkan ekosistem perniagaan yang bersih dan persaingan secara sihat. Sebenarnya tidak sukar untuk pengurusan syarikat mengelakkan pendakwaan di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 ini. Dua perkara yang pengurusan syarikat perlu laksanakan iaitu, pertama, jangan izinkan rasuah menjadi budaya kerja syarikat bagi mendapat projek atau apa-apa faedah kepada syarikat. Kedua, laksanakan usaha-usaha pencegahan rasuah yang sesuai dan mencukupi bagi mengelakkan rasuah berlaku. Panduan mengenai usaha dan tata cara mencukupi boleh diperolehi di portal rasmi GIACC. Sekiranya anda berhadapan dengan situasi dijanji, ditawar atau diberi rasuah untuk melakukan sesuatu perkara, undang-undang mewajibkan anda untuk melaporkan kepada SPRM. Kegagalan membuat laporan kepada SPRM boleh menyebabkan anda didakwa dan dihukum. Seksyen 25-2 Akta SPRM 2009 memperuntukkan jika gagal melaporkan tawaran atau pemberian rasuah, boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Seksyen 25-4 Akta SPRM 2009 pula memperuntukkan jika gagal melaporkan permintaan atau penerimaan rasuah, boleh didenda sehingga RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda tidak perlu risau untuk membuat laporan kepada SPRM kerana tentunya anda akan dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 dan Akta Perlindungan Saksi 2009. Cara untuk melaporkan rasuah adalah mudah dan pelbagai. Mengikut keselesaan anda
anda boleh menggunakan mana-mana antaranya 8 cara berikut. Yang pertama, datang sendiri ke pejabat SPRM. Yang kedua, menghubungi talian bebas tol. Yang ketiga, menghantar fax. Yang keempat, melalui sistem pesanan ringkas SMS. Yang kelima, menghantar surat. Yang keenam, menghubungi mana-mana pegawai SPRM. Yang ketujuh, menghantar email. Dan akhir sekali yang ke-8, menggunakan sistem pengurusan aduan iaitu CMS. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan kongsikan kepada anda 8 tips untuk mengelakkan diri daripada perbuatan rasuah. Pertama, jangan mengatakan ya bagi pelawaan pertama. Kedua, hati-hati dengan pujian. Pujian yang berlebihan boleh menyebabkan seseorang itu lupa diri dan akhirnya boleh membawa kepada pelanggaran peraturan. Ketiga, jangan sesekali menampakkan perbuatan atau tingkah laku yang menggambarkan seolah-olah kita yang meminta-minta. Keempat, jangan membiasakan diri menerima sebarang bentuk keraian daripada mereka yang mempunyai urusan rasmi walaupun sekadar belanja minum. Kelima, elakkan perhubungan yang terlalu rapat dengan pihak syarikat yang mempunyai urusan rasmi. Keenam, tolak tawaran atau pujukan dengan tegas. Ketujuh, elakkan berbincang mengenai hal peribadi atau keluarga dengan mereka yang mempunyai urusan rasmi. Tips ke-8, berkawan dengan orang yang jujur dan boleh menasihati serta membimbing kita. Semoga perkongsian ini dapat memberi maklumat kepada anda mengenai rasuah, kesannya dan langkah pencegahan kepada jenayah keji ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam perangi rasuah.